Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan dan berkongsi tentang analisis kesalahan ejaan, kata dan ayat dalam hasil penulisan karangan murid tahun 6. Sebelum berkongsi dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Nur Zahirah Izzati binti Muhammad Nur. Saya dari unit BM 4. Saya juga merupakan siswi guru di Institusi Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Saya telah memilih satu karangan bertajuk Aku Seekor Kucing. Setelah saya menganalisis hasil penulisan karangan murid tahun 6 ini, saya mendapati terdapat beberapa bentuk kesalahan ejaan, kata dan ayat. Saya telah mengklasifikasikan setiap kesalahan ejaan, ayat dan kata. Bagi kesalahan ejaan, kita dapat melihat melalui tulisan berwarna merah, kesalahan kata melalui tulisan berwarna biru dan kesalahan ayat melalui tulisan berwarna hijau. Bagi kesalahan ejaan yang pertama, murid tersebut tidak meletakkan huruf E di perkataan memelihara, maka perkataan memelihara menjadi memelihara. Kedua, murid mengeja perkataan perempuan dengan menggunakan huruf besar P, sedangkan perkataan perempuan berada di tengah-tengah ayat dan bukannya di permulaan ayat. Ketiga, murid mengeja perkataan kemudian dengan menggunakan huruf kecil K, sedangkan perkataan yang ditulis selepas tanda noktah ditulis dengan huruf besar. Bagi kesalahan yang keempat, murid mengeja perkataan ke arah secara rapat yang sepatutnya perlu dieja sebagai satu kata yang terpisah daripada kata nama atau frasa yang mengikutinya. Hal ini kerana kata sendi nama ke yang menunjukkan tempat atau arah, waktu atau masa perlu dieja secara terpisah. Kelima, murid mengeja perkataan aini dengan menggunakan huruf kecil a, sedangkan aini merupakan kata nama khas. Keenam, murid mengeja perkataan aku dengan menggunakan huruf besar A, sedangkan aku merupakan kata ganti nama diri pertama dan bukannya kata nama khas. Ketujuh, murid mengeja perkataan redha di mana H ditambah untuk memperkuatkan sebutan, sedangkan secara rasmi ejaan yang sebenar adalah REDA yang mempunyai bunyi yang lebih lembut. Seterusnya, murid tahun 6 tersebut melakukan dua kesalahan kata. Pertama, murid menulis perkataan bertumpuk-tumpuk secara biasa tanpa menggunakan tanda sempang, sedangkan bertumpuk-tumpuk merupakan kata ganda berentak. Kedua, murid menggunakan perkataan baru yang tidak sesuai dengan ayat. Kata baru merujuk kepada tempoh masa yang belum lama berlalu, manakala kata baharu untuk menzahirkan sifat atau adjektif, maka pembetulannya ke tempat baharu. Murid tahun 6 tersebut juga melakukan beberapa kesalahan ayat. Pertama, aku telah dibelai dan dimanja selalu. Pembetulannya, aku telah dibelai dan selalu dimanjakan. Kedua, aku juga diberi makanan yang berkhasiat serta minuman kegemaranku susu. Murid perlu menambahkan iaitu sebelum susu yang digunakan untuk menjelaskan apa yang tersebut sebelumnya. Yang ketiga, pada suatu hari, ibu dan bapa Aini bercadang untuk berpindah tempat lain. Murid perlu menambahkan perkataan ke iaitu kata sendi nama sebelum tempat lain untuk menerangkan tempat. Keempat, Aini memelukku dengan sepuasnya hatinya sebelum berpindah ke tempat lain. Ayat ini salah kerana penggunaannya iaitu kata ganti nama diri ketiga yang hanya boleh digunakan pada manusia ditulis secara berulang. Sepatutnya, Aini memelukku dengan sepuas hatinya sahaja. Kelima, mereka tidak dibenarkan memelihara binatang. Ayat ini salah. Berdasarkan situasi, ibu dan bapa Aini yang tidak membenarkan Aini memelihara binatang, maka pembetulannya kerana ibu dan bapa Aini tidak membenarkannya memelihara binatang. Cukuplah sampai di sini sahaja perkongsian saya. Sekian, terima kasih.